itulah bersifat benar. Bersifat benar, bersifat jujur. Sama ada dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dan apatah lagi dengan apa yang ada di dalam hati kita. Dalam hati kita, dalam fikiran kita itu, mestilah yang pertama sekali dia benar, dan dia membenarkan dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Jadi jangan perbuatan lain, kan? Tapi yang dia cakap tu lah lain. Dalam hati lain, cakap lain, buat pun lah lain. Itu orang yang lawan kepada sifat benar, iaitulah dusta ataupun khianat. InsyaAllah malam ni kita tengok beberapa rangkaian hadis-hadis Nabi SAW yang bersifat, yang menerangkan tentang sifat khianat. Antaranya yang disebut oleh Rasulullah SAW, man hamala alaina as-silah falaysa minna wa man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang membawa mengarahkan senjata, as-silah, pedang, falaysa minna. Man hamala alaina as-silah, siapa yang mengacukan senjatanya kepada kami, iaitu kepada orang Islam, maka dia bukan dari kalangan orang Islam, kata Nabi. Wa man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang khianat di antara kami, di antara kita, mengkhianati kita, maksudnya mengkhianati sesama umat Islam, falaysa minna, dia pun bukan dari kalangan umat kami. Itu dakwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, seorang muslim tidak boleh memusuhi seorang muslim yang lain. Tidak boleh menceroboh hak orang muslim yang lain. Sebab ada menceroboh hartanya ataupun menceroboh jiwa dia, nyawa dia, kan? Maka hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Dan Nabi SAW kata, siapa yang mengacukan senjata ataupun yang provokasi untuk berperang dengan sesama muslim, yang berbalah, yang bergaduh sesama muslim, dia bukan dari kalangan umatku, kata Nabi SAW. Falaysa minna, dia bukan dari kalangan kami, iaitu bukan dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umum saja. Jadi jangan tanya lagi, Ustaz, kalau bergaduh macam ni boleh tak? Kalau bergaduh mulut boleh tak? Yang disebut tadi senjata. Tapi kalau bergaduh mulut dah sama lah. Kalau kita maki pun, kita maki sesama muslim. Kalau kita fitnah pun, kita fitnah sesama muslim. Kalau kita membunuh pun, berperang pun, kita berperang sesama muslim. Maka kata Nabi, yang saling berperang, yang saling bersengketa, yang saling berbalah sesama muslim ni, kata Nabi, falaysa minna, dia bukan dari kalangan kami. Bukan geng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab setiap orang Islam, dia mesti mengelak diri daripada bersengketa, berbalah, bermusuhan di antara satu dengan yang lain. Sebab apa? Sebab kita ni sama-sama mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak semayang ke, dia tak tutup aurat ke, rambut dia merah ke, biru ke, kalau dia mengucap dua kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah muslim. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperang. Walaupun dia orang yang zalim, walaupun dia orang yang ahli maksiat, walaupun dia adalah orang yang pelaku dosa, tidak boleh diperangi. Kecuali dia murtad. Bila dia murtad, maka wajib atas dia dihukum bunuh. Kalau dia muslim tak boleh. Kemudian kata Nabi yang berkaitan dengan tajuk kita ni, wa man ghasyana, siapa yang khianat di antara kami, mengkhianati sesama muslim. Kalau dalam perang dia jadi pembelot, kalau dalam pekerjaan dia khianat terhadap pekerjaan dia, kalau dia beri amanah dia khianat terhadap amanah dia, gaji nak besar, kerja nak sikit, itu khianat. Ataupun dia beri amanah, dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, itu pun bukan dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kalau dalam kehidupan seharian kita, digambarkan dalam satu hadis ni, Nabi kata, ma hadza ya sahibut ta'am. Satu ketika Nabi SAW telah pergi menziarah ke pasar. Pergi ke pasar,
Dan dia dah lalu satu kedai, satu gerai yang menjual selongguk buah-buahan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyeluk tangan dia dalam gaga tu, dalam besen ke, dalam apa ke, dalam bokeh buah-buahan tadi tu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati tangannya basah. Tangan dia basah. Lalu Nabi tanya kepada orang yang meniaga tu, "Ma hadha ya sahibut ta'am?" Apa ni wahai pemilik makanan, wahai tokek kedai? Qala asabathu as-sama' ya Rasulullah. Lalu orang tu kata, buah ni dah terkena hujan. Kan? Dah basah dah. Kalau tamar tu atas kering, tapi bawah dia basah. Atas nampak cantik. Kan? Dua rambutan. Bawahnya dah disut. Tapi dalam satu gaga. Timbang sekali lah. Kan? Segaga RM2 dah. Rupa atas yang cantik, bawah buruk. Kan? Tu contohlah tu. Yang biasa nampak lah. Yang kita biasa nampak. Kan? Biasa jumpa. Orang jual buah ni, buah langsat ke, duku ke, rambutan ke, dan jual dalam selungguk-selungguk tu, kan? Atas cantik je. Bila beli, masuk dalam plastik, balik. Buka ni buruk, buka ni rosak, ni bulik. Tadi atas cantik je. Ni Nabi beri peringatan. Afala ja'alta fawqa ta'am hatta yarahu an-nas. Nabi tegur dia, kenapa engkau tidak meletakkan yang basah itu di sebelah atas supaya manusia boleh melihatnya? Kenapa disuruh yang tak elok tu, kenapa disuruh yang cantik tu ditunjukkan? Ataupun baik asing, yang elok satu selungguk sebahagian, yang buruk-buruk ni letak satu. Kadang ada juga yang suka buruk-buruk ni. Dia suka yang masam-masam sikit tu, wallahu alam lah, kau ada orang suka macam tu. Kan? Tapi kenapa campur antara yang elok dengan yang tak elok? Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang khianat di antara kita ni, di antara kami, khianat di kalangan umat Islam, falaysa minna, dia bukan dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini khianat dalam berniaga, menipu dalam perniagaan, tipu dalam timbangan, tipu dalam jual beli. Ini khianat. Orang ini nanti di akhirat Nabi SAW tidak mengaku dia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seluruh umat daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah ke zaman Nabi Isa alaihissalam, semua umatnya nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi SAW ni ada syafaatul uzma, syafaat besar, syafaat agung. Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang boleh memberi syafaat kepada umatnya. Nabi-nabi lain tak boleh bagi syafaat kepada umat dia. Tapi kita pilih untuk tidak mau jadi umat Nabi Muhammad SAW, tidak mau berakhlak seperti mana akhlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab setiap kali kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi ni, setiap kali kita berselawat, sebenarnya kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui selawat, melalui perantaraan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang kita minta? Masa kita selawat dekat Nabi itu, kita minta apa? Kau selawat kosong saja. Dah ustaz suruh selawat banyak, dia selawat lah. Tapi selawat apa? Bila kita selawat pada Nabi itu, kita hadirkan dalam hati kita tu hajat kita. Apa hajat kita? Dengan berkat selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita hadirkan hajat kita di dalam hati semasa kita berselawat. Allah Taala makbulkan hajat kita. Dengan apa? Dengan keberkatan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu doa, satu hajat yang kita lupa. Apa dia? Iaitu hajat untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hajat, ya Allah, dengan berkat selawat ini kurniakanlah syafaat kepada aku. Mudah-mudahan Rasulullah
beri syafaat kepada aku. Tapi dalam hidup di dunia ni, kita nak minta pada Allah, ya Allah, kau hadirkan, ya, datangkan, hiaskan diri aku ni dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta dengan Allah supaya kita ni, tanda kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Tanda kita nak hadirkan Nabi bersama-sama dengan kita, bukan hanya dengan sekadar selawat, tapi Rasulullah hadir dengan kita apabila kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini macam kita hadir majlis ilmu ni. Ini antara yang majlis yang paling dicintai, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa minta pada Allah supaya kita ini kekal istiqamah. Hadir kita ni kerana apa? Kerana tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana kita ada masa lapang. Dan kerana masa lapang dan datanglah, bukan sebab masa kita lapang. Kita kena melapangkan masa untuk kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ni. Maksudnya apa? Dalam satu hari masa kita tu, program ini, majlis ilmu ini, solat jemaah ini mesti jadi jadual utama dalam kehidupan kita. Yang lain-lain tu baru secondary. Kan? Kita buat majlis kahwin, kita pun letak atur cara betul. Bersanding pukul berapa? Akad nikah pukul berapa? Makan pukul berapa sampai pukul berapa? Semayang letak tak? Dalam kad jemputan kita letak tak jadual semayang? Pukul berapa? Pasal? Itu pandai sendirilah. Habis makan tak pandai ke? Dah tentu-tentu pun datang ke Nuri, dia nak makan. Tak tulis pun dia akan makan. Betul tak? Ada tulis makan nasi dulu, kubu makan kuih. Ada tulis? Tak ada tulis. Dia pandai sendiri makan. Tapi kenapa tulis? Kenapa yang semayang tu kita tak tulis? Tak masuk dalam jadual. Tuan-tuan, orang hadir majlis kita, tertinggal semayang, tuan rumah tanggung tau. Pasal majlis itu majlis kita. Nasib baik ada DJ. Sekarang masuklah waktu zuhur dan kawasan sewaktu dengannya. Dia pun pasanglah azan kat radio tu, kat laptop tu azan. Habis dia azan, gunggang balik. Tak sampai Bilal nak qomat dah. Bilal tak sampai qomat dah, lagu dah start dah. Azan ni bukan adat tuan-tuan. Azan ni ibadat. Solat tu bukan adat, solat itu ibadat. Utamakannya ibadat ni. Tak? Ha? Jangan kata ada orang lah, kau DJ jangan lupa kan masuk waktu kan kau pasang azan. Ini bukan adat. Azan tu bukan macam karaoke, kita boleh pilih-pilih lagu ikut suka kita nak. Kan kau pasang lagu ni ayo, kan kau pasang lagu ni ayo. Pukul 1 kan kau pasang azan ya. Bukan boleh pilih-pilih, dia bukan option azan ni. Sama juga macam sembahyang. Kalau kita wajibkan makan 5 kali sehari dalam kehidupan kita, kenapa tak masuk jadual makan 5 kali sehari dan jadual solat 5 kali sehari dalam kehidupan kita? Jadi macam mana nak hadir tu? Bila kita berselawat kepada Nabi, kita hadirkan, ya Allah, kau hiaskanlah hati aku ni, hiaskanlah lisan aku, hiaskanlah akhlak dan peribadi aku ni dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting bila kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni nak elak ni, kadang-kadang kita tak perasan urusan dunia ni. Bab timbang, bab jual buah, bab meniaga, urusan dunia. Tapi sampai menyebabkan Nabi tak mau mengaku kita ni sebagai umat ni. Seterusnya disebut baginda Rasulullah SAW melemparkan pengkhianat yang menipu dari masyarakat muslimin. Lebih daripada itu, setiap penipu dan pengkhianat akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti dengan membawa bendera khianatnya dan sepanduk penipunya. Penyeru di padang mahsyar yang maha luas itu akan berseru, likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah yuqalu hadhihi ghadaratu fulan. Tiap-tiap penipu mempunyai bendera-bendera dan sepanduk-sepanduknya pada hari kiamat.
lalu diseru, diumumkan kepada mereka tu, ghadratu hadhihi ghadratu fulan, inilah dia orang yang menipu bersama dengan tipuan-tipuan mereka. Nanti di padang mahsyar, orang yang menipu di dunia ni, dia akan bawa spanduk. Biasa bawa spanduk, macam kita berharap Muhammad Rasul lah, bawa banting, bawa banner, bawa spanduk, bawa bendera. Nanti di padang mahsyar, orang yang khianat, orang yang menipu ni nanti, dia akan ada spanduk dia masing-masing, bawa bendera. Bendera tu tulis apa? Ni ghadratun hadhihi ghadrah, inilah dia penipu. Nanti jadi kita nak ngaku ke tak ngaku so, semua akan ada bendera masing-masing bawa. Dan akan diumumkan pula di tengah-tengah padang mahsyar yang luas tu, diumum pula. Kalau bawa saja boleh gulung-gulung suruh, tak boleh nak suruh bendera tu. Dah lah bawa bendera, orang nampak, kena umum pula. Sepulan bin sepulan ni penipu, sepulan bin sepulan ni penipu, sepulan bin sepulan ni menipu. Jadi aib akan terbuka. Walaupun ketika mana kita di dunia ni, tak ada siapa pun yang tahu kita bohong, tak ada siapa pun yang tahu kita khianat. Tapi nanti di akhirat semua SPRM tak ada masa tu. Tapi SPRM Allah Ta'ala ada. Dia akan dedahkan semua bahan-bahan bukti, bagi orang yang khianat dan menipu. Wal'iyazubillah. Bahkan disebut lagi dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, orang yang khianat, orang yang menipu ini terhalang daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan diharamkan daripada mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni lagi borek ni. Dahlah tadi kena isytihar penipu, pengkhianat, lepas itu pula tak dapat pula syafaat. Hari yang Nabi excited nak bagi syafaat kepada umat dia, tapi dikecualikan kepada orang yang menipu, orang yang berdusta, orang yang khianat. Salasun anna khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun thalathun ana khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanuhu, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. 3 golongan, akulah lawannya pada hari kiamat. Dia jadi seteru, jadi musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Yang pertama, seorang lelaki, dia telah berjanji dengan aku lalu dia khianat. Kemudian seorang lelaki menjual seorang lelaki menjual kepada seorang lelaki lain lalu dimakan harganya. Dan yang ketiga, seorang yang mengupah seorang pekerja dan pekerja itu telah menyempurnakan kerjanya lalu dia tidak membayar upahnya. 3. Orang ni nanti Nabi isytiharkan perang. Nabi isytiharkan orang ini adalah musuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjadi lawanku pada hari kiamat. Dia akan jadi penentang. Dia termasuk dalam golongan yang menentang Rasulullah SAW pada hari kiamat dan tidak berhak untuk dapat syafaat Rasulullah SAW, bahkan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila seorang itu berjanji, diberikan satu amanah untuk dilaksanakan, maka dia khianat. Dia berjanji tapi dia tidak menunaikan janji dia. Jadi itu. Ini kita sebut umum lah, tak ada contoh-contoh lah. Masing-masing tahulah kita ada janji dengan siapa. Janji nak bayar hutang ke, janji nak bawa pergi berjalan ke, janji. Tapi kita mungkir kepada janji kita. Kita khianat kepada amanah kita. Amanah kita sendiri tahu apa yang telah diamanahkan. Apatah lagi kalau amanah kita dengan Allah, amanah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kan gitu. Kan? Amanah kita dengan ibu bapa, amanah kita dengan ahli keluarga, kan? Amanah kita dengan jawatan kita, lalu kita khianat, tidak melaksanakan dengan baik, dengan sempurna. Kan? Kemudian dalam perniagaan, orang yang makan harga, kan? Lebih daripada yang sepatutnya. Dengan kata lain, orang ini dalam perniagaan mengamalkan sistem riba. Kan? Harga sekian, dijual dengan harga yang sekian lebih, sehingga menindas orang lain, berlaku gharar dalam perniagaan dia, dan hulu, melampau-lampau, maka orang ini tidak mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga tadi disebut, bila kita ni ambil seseorang untuk bekerja, kan, kerja dah selesai, rumah dah siap, tapi kita tak bayar upah. Kita tangguhkan upah dia. Bukan tak nak bayar, Ustaz, nantilah dulu apa? Kawan tu bukan kerja hari ni makan tahun depan. Kan? Kita tangguhkan, kita delaykan pembayaran upah dia, gaji dia. Kan? Sehingga susah dia. Sebab dilaknat oleh Rasulullah SAW orang yang, kan, dia berkata, hendaklah kamu membayar upah kepada orang yang bekerja sebelum kering peluh dia. Sebelum kering, maksudnya sebelum kering peluh ni, maknanya selesai aja terus bayar. Jangan nantilah dulu, tak buat cash lah. Mula lah tu. Dia kalau dah mula start ayat tu, mula dah membohong tu. Lepas tu mulalah telefon tak angkat, WhatsApp tak jawab. Kan? Mula-mula blue tick je. Lepas tu langsung block terus. Kan? Tukar nombor telefon, tidak dapat dihubungi. Ini zalim. Ini zalim. Kita nak selamat macam mana dekat dunia ni? Kalau perangai macam ni, di dunia pun kita tak selamat. Akhirat lagilah tak selamat. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan, kan, kita tidak tergolong dalam 3 golongan yang menjadi musuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu amaran kepada golongan yang ada sifat munafik ni. Orang yang bila dia beri amanah, tugas, tanggungjawab, dia tidak menjalankan dengan baik. Ya? Satu perkara yang khianat ni, satu perkara yang dusta ni ialah persoalan niat. Kan? Walaupun kerja buat kita tu baik, kerja buat kita tu bagus, tetapi niat itulah yang akan mengatakan benar ataupun tidak benar. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal, setiap perkara, setiap pekerjaan yang kita buat tu, dia sangat bergantung kepada niat. Pekerjaan yang baik, kerja yang bagus, tetapi kalau niat kita itu terpesong daripada kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun niat kita itu kerana kepentingan-kepentingan yang lain, kan? Walaupun mencium Hajarul Aswad, baik, amalan yang baik tu, bukan senang nak dapat cium tu. Tapi kalau niat kerana nak buat konten, niat kerana nak dapat perhatian orang, niat nak tunjuk kau handal, kau dapat polok pun, batu tu pun tak dapat apa-apa itu. Tapi pada pandangan manusia barangkali kita hebat, sebab niat kita nak menunjukkan kehebatan kita kepada manusia. Sedangkan Allah bukan nak tengok kita hebat ke tidak. Allah Ta'ala nak tengok kita ni taat ke tidak. Bukan Allah Ta'ala tengok kita hebat, sebab Allah Ta'ala maha hebat, dia tak heran kita ni. Itu kadang-kadang di sebalik amal ibadat, di sebalik amal kebaikan, kebajikan yang kita buat, bimbang-bimbang terselit niat yang tidak benar, niat yang dusta, niat yang khianat. Ini akan membatalkan seluruh amal kebaikan kita. Ini belum cerita buat jahat. Buat jahat kerana Allah pun Allah Ta'ala tak terima. Ada orang buat jahat kerana Allah. Kau pahal mencuri ni, saya mencuri ni lillahi ta'ala. Walaupun dia niat lillahi ta'ala, tapi perbuatan haram tetap jadi haram. Amalan yang baik, ibadat yang baik, tapi kalau niat bukan kerana Allah, maka
tetap tidak diterima, walaupun pada zahir manusia melihat dia sedang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia sedang yukhadi'una Allah walladzina amanu. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Tak tahu lah. Tanya imam. Imam dia hafal lah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka sedang menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka itu tidak menipu, melainkan mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Kita nak tipu imam, nak tipu ustaz, tak payah. Sebenarnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Sebab akibat daripada menipu tu bukan memudaratkan orang lain, bukan memudaratkan orang Islam. Akibat daripada penipuan, pengkhianatan, dusta kita tu sebenarnya mengakibatkan yang tak baik kepada kita sendiri. Pulangannya akan balik kepada kita. Jadi baik jorih je kita menipu. Berkata benarlah walaupun kita salah. Berkata benar walaupun salah. Macam mana pula berkata benar kalau salah? Minta maaf ustaz, saya salah. Itulah. Dia salah, dia ngaku dia salah. Itulah perkataan yang benar. Bukan dia kalih kot tu, kalih kot ni. Supaya yang salah dia tu nampak benar. Macam mana cara senang? Kita buat salah nak nampak benar macam mana? Agak macam mana? Saya nak bagi tips ni. Saya nak bagi tips, kalau kita buat salah tapi orang nampak kita betul, tahu macam mana? Senang aja. Kita salahkan orang lain. Confirm orang nampak orang lain salah, kita betul. Kita nak buktikan kita betul, sedangkan kita buat salah, susah. Tapi cara yang paling senang ialah apa? Divert salah tu ke orang lain. Jadi kita salahkan orang lain, jadi kita tak nak, orang tak nampaklah kita salah. Orang nampaklah orang lain salah. Kan? Dan itu pun biasa kita buat. Mana pernah kita ngaku kita salah? Kan? Kita berlanggar kat traffic light depan pun kita kata traffic light tu salah. Bukan kita kata kita salah pun. Yang bawa laju kita, yang langgar lampu traffic light pun kita. Tapi bila tak berlanggar, tak ada siapa-siapa salah. Tapi bila berlanggar, traffic light salah, ekau salah, jalan ni lokuk pun salah. Semua jadi salah. Yang dia tetap tak salah. Itu PL manusia. Mana ada orang nak mengaku dia salah. Tapi kalau orang mengaku dia buat salah, dia mengaku dia salah, itulah sebenar-benarnya orang yang siddiqin, orang yang benar, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah pasal sifat benar ni sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak sifat tu ada pada kita. Kan? Bukan susah. Ustaz, mana malam ni tak datang kuliah? Saya ada hal lah. Bila ustaz sebut ada hal, mestilah penting. Walhal dia lupa. Melangok tak TV kat rumah, lupa malam ni kuliah. Tapi bila orang mesej dah, minta maaf saya ada urusan luar kawasan. Nampak macam penting tu. Tapi orang tengok dia online dia, Facebook ni, WhatsApp ni bingung. Kau ada urusan. Contoh. Ni contoh ustaz lah, contoh ustaz. Contoh tuan-tuan ni saya tak tahulah. Apa salah? Minta maaf lah, saya terlupa lah. Kan? Aib kau kalau kita kata kita terlupa. Saya ponek pun nak balik kerja petang tadi, saya tidur. Pukul 8 baru bangun, minta maaf lah. Aib kau kita kata kalau kita terlupa, kita tertidur. Malulah, takkan ustaz tidur lepas asar pula. Dah ponek tu macam mana? Boleh yang ngaku kita tidur, terlewat bangun sampai pukul 8 malam. Aib lah kita. Habis macam mana? Ada urusan di luar kawasan. Macam mana ilmu nak sampai dekat anak murid? Tok guru pun nipu. Tapi mengajar tajuk berkata benar. Contoh ni, contoh. Itu sebab kadang-kadang belajar banyak ni, tapi tak melokek ni. Tak tahulah siapa betul, siapa tak betul. Kalau tuan-tuan hati mis ilmu ni ikhlas, confirm lah tok guru yang datang tu tak ikhlas. Kalau tidak, dia mesti connect dia. Betul tak?
Saya terpaksa salahkan ustaz lah. Kalau saya kata tuan-tuan salah kan, payah pula. Macam lah dia ikhlas benar tak? Kan? Kalau saya mengajar ni, tuan-tuan tak faham, tak dapat apa-apa, makna cek balik niat tuan-tuan. No. Ustaz, kau cek dulu niat kau, datang sebab apa? Kata ke orang pula. Payah nak kata kita salah ni. Baik kita divert dia ke orang. Betul lah. Tuan-tuan kena muhasabah, cek balik niat datang ni sebab apa? Sebab makan ke? Sebab laki suruh ke? Sebab rumah doket masjid ke? Cek balik niat. Dia suruh orang cek niat tu. Dia lupa pula nak suruh cek niat dia yang datang ni. Kan? Ceklah dulu niat kita dulu. Barangkali sebab kita yang menyampai tu tidak benar, bodoh benar. Kitabnya betul, ayatnya betul, ilmu betul. Pasal apa tak sampai? Sebab hati tidak benar. Langkahnya betul. Barangkali hati tidak benar. Tu barangkali. Sebab kita tahu apa pun dia akan balik dekat hati kita. Itu kita kira kita dah baik betul lah tu. Kita dah baik elok dah. Kadang-kadang hujung-hujung bila cek apa pasal ni? Kita cek balik pada hati. Sebab kita kena sentiasa perbaiki hati kita tu, kan? Sebab Allah Taala bagi amaran kepada kita. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tu kata Allah, fid darkil asfali minan nar. Tempatnya adalah tempat yang paling bawah sekali dalam neraka. Walan tajida lahum nasira. Dan kamu sekali-kali tidak akan ada seorang mendapati, tidak akan ada seorang pun penolong untuk mereka. Nanti pada hari akhirat, orang munafik ni takkan ada siapa pun yang akan bantu dia. Maksud apa tu? Orang munafik ni tidak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pendosa, orang yang ahli maksiat, dia masuk neraka, tetap akan dapat syafaat Rasulullah. Rasulullah akan keluarkan dia daripada neraka, masuk dalam syurga. Tapi orang munafik kata Allah, orang munafik ni tak akan ada seorang pun yang akan tolong dia pada hari akhirat. Dan tempat dia pula duduk pada neraka yang paling bawah sekali. Teruk pada orang kafir lagi. Itu sifat berpura-pura ni, sifat munafik ni, kan, sifat berdusta ini sangat bahaya. Biarlah kita ni nampak naif, biarlah kita ni nampak dhaif, nampak lemah, nampak hina dengan kebenaran hati kita berbanding dengan sifat nifak, tapi kita nampak dimuliakan oleh manusia. Kan? Kita sebab nak mulia pada pandangan manusia ni, maka kita bersifat berpura-pura, bersifat munafik, dalam hati lain tapi keluar perkataan yang lain, perbuatan yang lain. Nanti Allah Ta'ala korek keluarkan satu demi satu kemunafikan kita. Itu sebut Allah Ta'ala sebut tadi kan, yukhadi'unallah walladzina amanu. Mereka konon-konon nak tipu Allah lah, dan nak tipu orang beriman ni. Tapi sebenarnya kata Allah, dia sebenarnya sedang menipu diri dia sendiri. Wal'ayazubillah. Dan akhir sekali disebut dalam hadis yang biasa kita dengar, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Barang siapa yang ada 4 sifat, maka dia adalah munafik sepenuhnya. Munafiqan khalisan. 100% confirm munafik. Kata Nabi apa dia? Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kana fi khaslatin minan nifaq hatta yad'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Barang siapa yang ada satu daripadanya, adalah dia mempunyai sifat munafik sehingga dia meninggalkannya. Kalau ada 4-4, confirm munafik. Tapi kalau ada satu, dia boleh munafik lagi, tapi memiliki sifat-sifat munafik. Boleh munafik, tapi sudah ada ciri-ciri, sifat-sifat. Tapi kalau ada empek-empek ni, dia confirm lah, qualified lah dia sebagai seorang munafik sejati. Munafiqan khalisan tu munafik sejati.
Apa dia? Apabila dia dipercayai, maksudnya diberikan amanah, diberikan kepercayaan, dia khianat. Satu. Apabila dia bercakap, dia bohong. Dua. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Tiga. Dan yang keempat, apabila dia bertengkar, dia akan melewati batas, melampaui batas. Bila dia bertengkar, dia akan melampau-lampau. Bergaduh lah. Bila bergaduh jadi melampau. Bergaduh tu normal lah. Sedangkan lidah lagi tergigit. Berasa hati tu biasa. Tapi melampau. Sampai apa? Sampai dendam. Sampai hasad. Sampai beri mudarat pula kepada orang lain. Tak cukup dia bertikam lidah. Nak tikam dengan korih tak dapat. Dia tikam pula dengan sihir, dengan santau, dengan apa segala macam. Ni bahawa yang bergaduh tapi melampau. Sedangkan bergaduh sesama Muslim itu adalah hukumnya haram, berdosa. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Itu sebab dalam apa saja persengketaan, perbalahan, perbezaan pendapat, pokok yang paling utama nak kena jaga ialah ukhuwah, persaudaraan Islam. Jangan sampai perbezaan pendapat membawa kepada pergaduhan, membawa kepada permusuhan. Itu biasa. Kalau 10 orang ahli mesyuarat, ada 10 pandangan, itu biasa. Dah tentulah pengurusi akan pilih satu pandangan yang terbaik. Terbaik itu maksudnya bukan baik sangat, cuma pandangan itu lebih sesuai untuk dilaksanakan di tempat itu berdasarkan situasi yang semasa. Barangkali lagi 2-3 tahun pandangan itu dah kurang relevan, mungkin pandangan lain pula yang akan diambil sesuai dengan suasana dan keadaan itu. Itu maksud dia. Jadi itu bukan bermakna ada 10 pandangan, pandangan yang ke-10 tak bagus, bukan. Pandangan 10 bagus tapi tidak sesuai pada masa itu. Maka pandangan itu ditangguhkan dulu, tidak diambil. Mungkin ambil pandangan yang ketiga. Sepatutnya orang yang berbeza pendapat, dia bersyukur kalau sekiranya pandangannya tidak diterima. Kita bagi pandangan, tapi bila pandangan kita tak diterima, tidak diambil sebagai satu keputusan dalam mesyuarat, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pandangan aku telah ditolak, pandangan aku tidak diterima. Sebab kalau diterima, kita mempunyai kesan sekiranya cadangan kita itu dilaksanakan dan gagal, dia memberi satu kesan kepada orang yang mencadangkan. Maka kita bagi cadangan, kalau tak diterima, alhamdulillah, kita selamat daripada bebanan dan kebertanggungjawaban terhadap amanah kita telah menyampaikan pandangan tersebut. Itu sebab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila dia keluar fatwa, dia kata apa? Kalaulah kau jumpa ada orang lain yang fatwanya lebih betul, lebih tepat, lebih bagus daripada pandangan aku ni, ambil pandangan dia, kau tinggalkan pandangan aku. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sedangkan dia adalah imam, mujtahid, ulama besar, pendukung mazhab, pengasas kepada mazhab, tapi dia tetap jadi orang yang tawaduk. Ini sekadar pandangan saya, kan. Kalau baik, sama-sama kita laksanakan. Kalau rasa kurang sesuai, tak ada apa-apa, no problem. Itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita rasa pandangan kita baik pun, kita akan rasa pandangan orang lain lebih baik, pandangan orang lain lebih sempurna. Macam itu baru dia harmoni. Oleh kerana pandangan saya tak terima, saya letak jawatan lah. Kau buat lah dia kau. Macam mana pula ni tu? Itu edi itu. Itu bukan sifat orang Muslim tu. Itu contoh. Patut bila pandangan tak terima, alhamdulillah, saya baik tak terima, aku tidak parah dan silap dan pula yang kena buat dia kan. Betul itu. Jadi itu tuan-tuan, ini adab, kan? Adab Islam, akhlak Islam ni Nabi ajar ni cukup cantik, kan? Sebab kita kena sentiasa doa. Bila kita doa nak berakhlak dengan akhlak Rasulullah ni, Allah hadirkan majlis-majlis
Allah Ta'ala hadirkan orang-orang saleh, para ulama yang memimpin akhlak dan adab dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala hadirkan dan kita akan cari jumpa. Saya nak belajar adab, saya nak belajar akhlak. Allah Ta'ala hadirkan orang yang boleh bimbing kita dari segi akhlak dan adab. Kalau kita nak minta dengan Allah, Allah hadirkan jalannya akan jadi senang, jalannya jadi mudah. Allah Ta'ala ni bagi ikut apa yang kita nak sebenarnya, kan? Kata Allah, ana inda dhanni 'abdi. Aku ikut apa yang hamba-Ku sangkakan, apa yang disangkakan oleh hamba-Ku. Kita nak apa? Bagi tu Allah. Jadi saya tengok ada satu video dekat depan Kaabah, tapi bukan yang cuma jarak aswad tu lah, lain. Ada satu orang tu doa, ya Allah, fulus ya Allah, fulus ya Allah. Depan Kaabah dia doa, ya Allah, fulus. Tiba Arab sebelah tu dia kata, jangan doa macam tu. Doalah, Allahumma inni a'udzubika min apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min dia dah. Kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Doa macam itu, minta syurga. Dah. Ya Allah, fulus, ya Allah, fulus. Fulus jannah. Dia dah ambil kau. Kan? Direct betul dia doa depan Kaabah. Salah? Tak ada salah, ikut suka nak minta apa. Sebab jaminan Allah, minta apa pun di hadapan Kaabah, Allah Ta'ala makbul. Minta duit, dapat duit. Cara macam mana Allah Ta'ala nak bagi tu, terpulanglah. Kan? Kita nak minta apa? Minta. Itu. Jadi, kita ni tuan-tuan, ikut. Dalam fikiran kita ni, kita nak apa? Kan? Ni nak Ramadan, tak lama lagi ni kan? Kita nak macam mana Ramadan kita? Tu dah fikir belum macam mana Ramadan? Bukan fikir menu sahur, menu buka. Apa? Dah nak mati dah. Dah 50 tahun puasa dah fikir. Sahur kan apa, buka apa. La ilaha illallah. Kan? Fikirlah apa amalan kita. Kan? Kalau Tuan Nopeh aku khatam Quran ni tadarus berjamaah. Kalau boleh tahun ni aku nak khatam seseorang. Individu, khatam individu. Itu. Jadi bila kita ada keinginan macam itu, kan, dah semat dalam kepala kita macam itu, Allah Ta'ala bagilah. Allah Ta'ala permudahkan. Ini kalau tak ada dalam kepala, macam mana nak bagi? Kan? Dan belum pernah lagi lah sempena dengan Majlis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni tahun ni dia nak join dah tadarus. Ada fikir dalam kepala tu? Ada? Siapa ada joget tangan? Siapa ada fikir dalam kepala tahun ni nak tadarus penuh dekat Majlis Sayyidatina Aisyah? Joget tangan. Tak payah nak tawaduk lah, angkat tangan. Ada tak dalam kepala tu? Okay? Tak plan lagi. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Kita ni kalau tak ada niat dalam kepala kita untuk spend masa dengan Quran, tadarus Quran, Allah akan sempitkan masa kita dengan benda-benda lain. Saya tengok nanti. Sebab kena plan. Ramadan ni kita nak jadi apa? Tarawih yang macam mana? Bukan sekadar hadis tarawih. Kan? Kita dah pilih saf mana kita nak duduk tarawih. Nak duduk saf mana? Rasa dah plan ke belum? Ikut datang je. Tak boleh jadi. Setakat ni dan belum pernah dapat saf pertama dekat Masjid Sayyidatina Aisyah ni. Tahun ni tarawih masjid yang pertama ni, Ramadan yang pertama, saf yang pertama ni aku punya. Ada dalam kepala kita ni. Kalau tak ada tuan-tuan tu yang lengang-lenggok datang. Dah azan baru tergegeh daripada rumah. Betul tak? Pasal tak ada plan. Tapi bagi orang yang merancang tu je tengok. Kan? Tak boleh jadi. Dan kalau buka dekat masjid, kang tak payah balik, kang lepas tarawih kang baru makan, pasal nak wajah sab pertama. Kalau lambat sikit dah lah rumah jauh. Betul. Hari pertama duduk, lepas maghrib tak balik. Terbayang ni Allah martabak dari sapu pula. Tak boleh jadi. Hari kedua plan lain pula. Hari plan bagi tahu rumah, kau siap-siap bokeh. Apa yang boleh tadi kat bazar Ramadan tu bukul siap-siap dan nak buat pergi masjid. Takut kau habiskan balik malam tadi balik tarawih habis martabak. Tinggal mi goreng tak jadi. Hari kedua plan lain, bawa bekal pula. Tu plan. Mana ada plan? Hari ketiga ni tak boleh jadi ni. Orang lain semua bekorkan bini ni, aku seorang kat masjid tak jadi.
Malam esok kau siap 6.30 pukul 7 siap. Kita buka puasa kat masjid semua sekali. Bawa tikar. Tu. Oh tu tuan. Tadi maghrib kita ramai tadi maghrib tadi. Berapa saf tadi? 2 saf kan? Tanya tuan imam, nanti maghrib berapa saf? 2 orang bukan 2 saf. Hari pertama dah gagal dalam Ramadan ni tuan-tuan. Tak percaya cuba tengok 12 bulan. Hari pertama Ramadan semua dah gagal lah. Tuan-tuan kalau hari pertama markah kosong kali 30. Berapa? Kosong kali 30. Tak percaya tengok. Tuan-tuan tak pernah miss sembahyang maghrib ni. Hari yang tak puasa ni tak pernah miss sembahyang maghrib berjamaah. Masuk Ramadan, hari yang barakah, hari yang mulia, hari yang Allah Ta'ala nak lipat ganda, kosong sembahyang maghrib jemaah. Agak-agak tuan-tuan nak letak mana markah tarawih? Agak boleh nilai ke sembahyang berjemaah maghrib dengan sembahyang tarawih? Sama, 3 rakaat dengan 30 rakaat. Tak akan sama. Tak boleh. Lepas tu arah pula, Tok Imam, kita bagi masa 2,5 jam. Kepala otak kalau nak sembahyang maghrib lambat-lambat. Nak minta darah dulu dah konyang-konyang baru nak datang sembahyang. Tak ada. Kurma 3 biji, air kosong, sembahyang berjamaah, lepas tu nak minta darah pergilah makan. Macam mana kita suruh Tuhan tunggu kita nak makan? Gila ke? Kita ni gila tuan-tuan. Wahai Allah, kau tunggu jap, aku nak makan. Dah kenyang aku datang sembahyang maghrib. Suruh pula Tok Imam tunggu. Set dekat jam tu. 30 minit pun nak azan. Siapa ajar? Ubah tuan-tuan. Kita ni nak mati dah. Ni Ramadan yang terakhir ni. Betul saya cakap. Saya cakap sekali ni ya. Sebaik saya cakap sebelum Ramadan ni. Kalau saya panggil tazkirah saya akhir Ramadan ni, itulah saya tak cakap awal-awal. Ni cakap awal ni. Betul. Kat mana maghrib kita nanti? Saya tengok. Tak payahlah nilai. Tapi kita subuh dah ramai dah Ustaz. Subuh memanglah lepas sahur. On the way nak pergi kerja. Cuba subuh hari Ahad. Tak ada kuliah subuh pula. Tak ada harapan. Yang ada kuliah subuh pun bungkui. Tuan-tuan. Tapi bezalah Ramadan ni ramai sikit lah pasal sahur tu pula. Tapi tak boleh lah. Tak ada challenge lah. Maghrib tu memang feel lah semua. Tak saya cakap, percaya tak? Tak je tengok nanti Selasa minggu depan. Betul pun tak betul Ustaz cakap. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan nak membuktikan yang saya cakap ni salah, tuan-tuan buktikan lah. Kan? Kau siap lah dan akan pastikan yang kau cakap tu salah. Masjid Sayyidina Aisyah ni bukan macam tu. Nanti saya jemput Haji Salimin pandai pula, dia jemput saya kuliah subuh. Jemputlah tazkirah lepas tarawih tu. Senang saya nak datang buka puasa sini, nak tengok berapa orang buka puasa. Tentas saya seorang yang buka ni. Dengan Bilal. Tu pun Bilal sebab dia bertugas itu. Dia tak bertugas, dia pun buka dengan bini. Ya? Tinggal Bilal yang bertugas. Tuan-tuan. Tengok maghrib ni. Ya? Dengar cakap macam ni. Tuan-tuan kalau nak luluh markah Ramadan tu, yang maghrib tu tengok. Jangan kira isyak tarawih tu, itu melempah sampai belakang lah. Dia tak kira tu. Kan? Itu. Tapi tahun ni kita belum pernah semai raya saja kan? Belum kan? Nanti kita tengok. Tahun ni kita nak tengok semai raya sini ramai ke tak ramai. Tahun depan pun saya cakap. Masjid Khadijah saya dah cakap lagi tu. Saya nak sembahyang subuh pagi raya tu sama ramai macam sembahyang raya tengah pagi tu. Boleh tak? Biasa sembahyang raya ramai tak? Faham? Ramai tak? Sembahyang subuh pagi raya? Sekarang kan orang kempen sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Orang kempen sekarang. Ni Ramadan ni kita kempen sembahyang subuh pagi raya sama macam sembahyang hari raya. Agak boleh baik. Weh, tak berani lah. Baik kita balik kampung lah tu dah. Jangan sembahyang kat sini lah dah. Tuan.
Sembahyang subuh yang wajib tu tak ada orang, tiba-tiba sembahyang hari raya penuh sampai belakang. La ilaha illallah. Ini umat apa ni? Umat Nabi Muhammad ke itu? Saja cakap awal-awal ni, nanti imam tu umum lah. Pagi esok kita sembahyang subuh, saya nak macam sembahyang hari raya. Tu umum siap-siap. Tengok masjid yang pertama dekat Negeri Sembilan ni, subuh sama ramai macam sembahyang hari raya. Bukan cerita ni, bukan komen-komen. Nak banding 30 rakaat tarawih dengan 3 rakaat maghrib. Nak banding dengan 2 rakaat subuh dengan 2 rakaat sembahyang raya. Tak akan sama bagai langit dengan bumi markah. Tapi tak ramai orang yang mengarap ahli keluarga, anak, cucu, menantu datang sembahyang jemaah subuh pagi tu. Sekali baru sembahyang hari raya. Betul Sedangkan yang paling penting apa? Sembahyang subuh. Tapi subuh ni hari-hari je tak. Sembahyang raya ni setahun sekali je tak. Tak ya juga. Aduh, itu langsung datang mengaji tak mau. Kan? Datang sembahyang jemaah hari raya je dengan sembahyang Jumaat. Mana tak dapat maklumat. InsyaAllah tuan-tuan itu satu cabaran lah, cabaran sihat namanya. Cabaran yang sihat. Macam mana kita nak kempen mengimarahkan tu. Kalau kanak-kanak datang sembahyang subuh pagi raya tu nak bagi berapa ringgit? Mana bendahari? Tak ada, bendahari Jabatan Agama kan. Agak berapa nak bagi? RM5. Kalau orang tua datang nak bagi RM5. 10. Bagi 10. Nak tengok siapa tak malu ambil RM10 tu. Siapa datang sembahyang subuh pagi raya RM10. Untuk orang tua yang 18 tahun ke atas. Yang 18 tahun ke bawah RM5 je. Dia datang juga tapi nak minta sogan lah pula minta. Tuan-tuanlah sikit sebanyak mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, insya-Allah tanamkan azam, niat, impian kita. Ramadan ni ialah Ramadan yang paling baik yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting tu kan. Susunlah jadual kita tu. Dah spend dah keluar RM3,000. RM3,000 ni khas untuk sedekah Ramadan. Kalau RM3,000 sehari berapa? 100. 10. Sehari RM10. 100. Tu. Dah keluar siap-siap dah. Keluar duit dalam bank dia RM3,000, letak tepi. Masuklah sampul, 30 sampul. Ini khas sumbangan untuk Ramadan, untuk Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Datang subuh 100. Subuh esok 100. Cukup 30 hari 3,000. Tu betul. Kan? Ini menyang tak bawa duit. Bawa duit kan? Tak melenggang pun dah bawa duit ni. Beg duit pun tak bawa. Kan? Dia tak poket kosong kan? Ada bawa duit tadi. Pada masuk dah. Masuk alhamdulillah. Orang lelaki atau perempuan dengan handbag semua, tapi pergi masjid tak ada handbag pun. Melenggang kan? Kitab pun tak bawa. Macam mana? Kan? Bawa handbag kudu kili bawa. Orang lelaki memang tak boleh harap lah. Takkan ada lah. Beg duit pun tak ada. Duit memang tak ada lah. Jangan bagi alasan nanti buat QR code. Buat QR code tu letak setiap tiang letak. Kat mana tiang dia menyandar, kat sana ada QR code. Kan? Ambil alasan tak. Alah duit kocik tak ada, tak bawa lah. Tu QR code tu. Scan kan. Tak pandai biasa tokan kan. Tentu. Ambil telefon tu tokan 100. Boleh tahu. Kan? Tuan-tuan wallahu taala alam, semua maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun mungkin kata-kata yang kurang sesuai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rahmat, barakah dan maghfirah kepada kita semua. Insya-Allah sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah Taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan dan penuh rahmah, barakah dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.